Okey. Baik, ada satu komen ni yang saya pun agak nak jawab juga, tapi mungkin saya nak dengar daripada Liana sendiri ni. Dia cakap dia mendakwa bahawa PH lah yang stop projek tu, itu sebab tergendala. Jadi apa pendapat Liana ni? Okey, saya rasa ini kalau boleh kita kupas bila pertama kali laporan PAC itu keluar, ada satu ringkasan infografik. Dalam satu ringkasan infografik itu ada tertulis stop work pada tahun 2018. Memang ada satu butirannya dalam infografik tersebut. Dan saya rasa bila perkara itu keluar dan pihak belah kerajaan melihat perkara tersebut, dia mengandaikan stop work itu pada tahun 2018 berlaku disebabkan Pakatan Harapan. Ya, jadi mereka telah dengan cepatnya mengalihkan isu ini dan mengatakan stop work jadi atau arahan berhenti kerja jadi pada 2018. 2018 ialah tahun PH memerintah. Jadi PH lah salah ni, stopkan kerja. Tetapi kalau kita lihat dengan lebih mendalam, macam orang cakap jangan baca tajuk je lah, baca je juga lah dia punya isi. Kalau kita tengok dalam isinya, dia mengatakan stop work itu berlaku pada 2018 bukan oleh mana-mana kerajaan. Ia berlaku kerana subkontraktor OEM BNS sendiri 20 subkontraktor memberhentikan kerja kerana tidak dapat bayaran. Jadi saya rasa mereka dengan cepatnya melompat untuk mengalihkan atau tai chi, kita panggil tai chi lah sekarang, tai chi keadaan tu kepada PH tanpa menilai betul-betul. Dan yang saya pernah menulis kepada Ketua Penerangan UMNO, Saudara Syarif Hamdan, yang saya tulis kat dia, how come you didn't read the fact, the laporan. This is salah. Jadi bila kita kata 2018 itu salah faktanya kerana ada butiran Hansard Parlimen oleh Ketua Setiausaha Kementerian Pertahanan sendiri, Dr. Muiz, yang mengatakan stop work itu adalah daripada OEM subkontraktor sendiri. Right? Jadi bila kita menjawab sebegitu, diorang twist lagi spin dia. Twist lagi spinnya yang mengatakan, kalau berhenti kerja 2018, kenapa Mak Sabu dengan Cintong pergi rasmikan kapal pula? Itu saya macam, ya Rabi, yang stopkan kerja itu ialah OEM subkon, 20 subkon. Bukannya BNS yang berhentikan projek. Is OEM yang berhentikan projek. Tapi kalau kita baca dalam Hansard Parlimen, BNS punya pengurusi cakap atau CEO cakap, kerja masih berjalan tetapi sangat slow sebab kontraktornya dah berhenti. Ya? Jadi lepas kita jawab itu, dia spin pula lagi satu. Dia kata, sekarang ni tak berhenti 2018, korang stop pula 2019. Saya pun carilah balik dalam Hansard tu, mana yang 2019 ni. Jadi saya jumpa data kemajuan projek, progres kerja di dalam Hansard Parlimen yang sama dalam butiran temu ramah dengan Datuk Muiz, Ketua Setiausaha Kementerian Pertahanan. Memang ada progres kerja yang menunjukkan projek terhenti pada tahun Oktober 2020. Memang stop terus. Kenapa? Kerana projek dah tak ada duit. Hari ni kita dah baca dalam paper, ada jawapan balas yang mengatakan projek berhenti kerana tak ada duit. Oktober 2020. Tapi diorang tetap tidak percaya. Itu masalahnya. Saya rasa bukan tidak percaya, saya rasa the naratif dan propagandanya kena tai chi habis. Ya, itulah yang kita nak tai chi ni pada malam ni sendiri. Tai chi habis because pada mereka ini saya rasa satu agenda propaganda pilihan raya bagi PH. Jadi mereka akan cuba tai chi lah. Saya rasa ada kedua-dua pihak ada salahnya. Ya, PH pun ada juga kesilapan sikit. Kalau bayaran diteruskan selepas 2018, saya maafkan, maybe because mengambil kerajaan baru, mereka tidak masih adjust dan sebagainya, saya rasa tidak boleh dikatakan kesalahan PH tu dia maksum totally lah. Tetapi lagi berat kesalahan BN ini sebab daripada 2013 lagi commencement date
sampai 2022 tak siap, takkanlah nak cakap kerajaan 2022 bulan yang salah. Langsung tak ada salah langsung. So saya rasa itu propaganda yang kita kena beritahu rakyat lah. Betul. Dan jawatan kuasa kira-kira wang ni, kira-kira wang negara ni, saya nak bagi tahu ni, dia dianggotai oleh 14 orang ahli parlimen daripada pihak kerajaan dan juga pembangkang seperti mana yang Liana sebutkan tadi, yang mana 3 daripadanya adalah ahli parlimen UMNO. 3 lagi daripada ahli parlimen Bersatu, 2 DAP, 2 PAS, 1 GPS, 1 warisan, 1 daripada keadilan dan 1 amanah kalau tidak silap saya. Betul lah Liana? Tetapi laporan ini sangat adil sebenarnya, tetapi ada pihak yang spin yang mengatakan bahawa laporan ini dia berat sebelah, seolah laporan ini hanya dibuat oleh DAP. Kerana apa? Kerana pengerusinya adalah daripada DAP. Jadi itulah naratif propaganda bagaimana LCS ini dimomokkan sebagai propaganda yang disengaja dimainkan oleh pihak pembangkang, sedangkan kita berpandukan daripada kenyataan ataupun laporan daripada PAC. Dan semalam pengerusi PAC ni, YB Wong tu sendiri turut dia mendedahkan laporan, dia buat pembedahan laporan PAC. Apa yang didedahkan? Seperti mana yang Liana sebut, projek ini terhenti pada April 2018 dan antara faktornya adalah kerana subkontraktor ini tidak mendapat bayaran. Sedangkan kita sudah membuat bayaran 1 bilion kepada kontraktor. Dan ini adalah satu jumlah yang sangat besar, melangkaui daripada jumlah yang sepatutnya dibenarkan oleh perbendaharaan. Dan rupa-rupanya benda ini ada campur tangan Najib Razak selaku Menteri Kewangan dan ketika itu juga Perdana Menteri yang mana dia membuat ataupun membenarkan MOF ini membuat bayaran yang melebihi daripada yang sepatutnya kepada pihak kontraktor. Tetapi malangnya subkon ini masih lagi tidak menerima bayaran dan maka itulah mereka tidak sanggup nak meneruskan kerja. Jadi itulah sebabnya kenapa projek LCS ini terhenti pada 2018 seperti mana yang dilaporkan, yang tertulis oleh salah seorang daripada ahli jawatan kuasa itu yang bukannya orang parti, orang politik tapi orang kerajaan, saudara David Arul kalau tak silap saya, yang mana dia memperakui bahawa kerja itu terhenti sendiri oleh OEM dan juga kontraktor. Ini antara benda yang kita perlu betulkan naratif ini. Dan sepanjang 2 jam semalam saya mendengar ulasan daripada YB Wong yang merupakan bekas pengurusi PAC. Saya rasa dia masih lagi dia masih lagi kan dia menerangkan dengan lebih terperinci berkenaan tentang skandal ini, yang mana tidak menyebut pun dalam laporan itu nak menyalahkan UMNO ke, menyalahkan menteri, tidak. Cuma dia beritahu laporan ini puncanya kita kenal pasti daripada mana. Itu yang saya faham. Tetapi malangnya yalah, orang-orang ni dia tetap komen seperti yang berbaur perkauman dan sebagainya, menyerang tanpa melihat kepada kebenaran faktanya.